Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau pintar raja bersih, saguduri saguduri வணக்கம். Semina horman ni hawa khaifa lakum ana bil har syukran mararan waran inturung mendai siaran tajahau. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan untuk memilih pemimpin di negeri Melaka, khususnya wakil rakyat, calon-calon. Sudah pasti tuan-tuan mungkin merupakan ahli parti Barisan Nasional Pakatan Harapan. Ada juga calon bebas seperti Putra, dan juga Bersatu. Kemungkinan mereka juga akan bersama kita untuk bertanding di negeri Melaka. Baik, persoalan utama saya di sini adalah rakyat negeri Melaka, pelbagai keturunan bangsa dan agama, termasuk Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli. Apa yang paling mustahak kepada kita adalah bukan kita taksub kepada parti politik. Biarlah saya berbicara secara neutral, secara fleksibel. Kalaulah saya sebut awal-awal BN, orang PH marah. Kalau saya sebut PH, orang BN merajuk. Kalau saya sebut Bersatu, orang PAS merajuk, orang DAP merajuk, orang PKR Amanah dan sebagainya. Baik, izinkan saya bercakap kepada perkara pokok persoalannya. Kita melihat dalam banyak parti politik, parti politik yang dominan di negeri Melaka adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Yang selainnya itu adalah parti yang kita sedang melihat apakah mereka mampu melakukan kejutan di negeri Melaka. Persoalan saya di sini adalah rasuah, amalan rasuah, ketirisan salah guna kuasa. Kalau kita lihat secara logiknya, memanglah UMNO Barisan Nasional adalah antara kerajaan yang telah memerintah Malaysia dan juga Melaka cukup lama. Keberangkalian dalam kalangan pemimpin mereka terpalit dengan salah guna kuasa dan rasuah ini tinggi, sebab puncanya mereka sangat lama memimpin Malaysia. Apabila kita melihat pada Pakatan Harapan, mereka hanya memimpin negeri Melaka atau Malaysia ni hampir 2 tahun. Maka kebarangkalian untuk mereka terpalit dengan rasuah itu kurang. Namun, apapun perjuangan Pakatan Harapan cukup jelas daripada dahulu sehingga hari ini mereka mendendangkan, memalukan isu untuk memerangi rasuah, salah guna kuasa, ketirisan, dan mereka mahukan good governance, kerajaan yang baik untuk mentadbir Malaysia, khususnya negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling mustahak bagi kita mesti mempunyai iman, agama, kekuatan kepada ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan dan juga nilai-nilai untuk kita menangani isu-isu salah guna kuasa, rasuah dan ketirisan. Sebab itulah integriti kita penting. Jangan pandang kepada muka Melayu, muka Cina, muka India, muka Serani, muka Portugis atau muka apa-apa kaum di negeri Melaka. Yang paling mustahak adalah kita memandang kepada akhlak mereka, integriti mereka. Adakah parti mereka itu parti kleptokrat, parti rasuah, parti salah guna kuasa? Dan seperkara lagi, ramai pemimpin-pemimpin, tuan-tuan lihat dan pantau di negeri Melaka, baik dalam Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, Bersatu, PAS, DAP dan apa saja parti, adakah wakil rakyat berkaitan terlalu lama memimpin di peringkat kerusi DUN dan Parlimen? Contohnya, satu term ada 5 tahun. Tuan-tuan tengok wakil rakyat di negeri Melaka khususnya, sebab sekarang ni pilihan raya Melaka, berapa lama dia pegang jawatan? 5 tahun, selang 5 tahun, 2 term, selang lagi 5 tahun, 3 term, selang lagi 4 tahun, 4 term, dah 20 tahun. Pemimpin ADUN dan ahli parlimen negeri Melaka atau Malaysia, kita melihat mereka terlalu lama membina legasi kekayaan dan juga keistimewaan untuk mereka. Dia seakan-akan di Melaka ini, sebab pilihan raya negeri Melaka, kita sebut pasal Melaka, tidak ada pemimpin lain, tidak ada calon lain, tidak ada muka lain. Dan ingat, apabila mereka terlalu lama
mereka mempunyai potensi maupun tendensi atau kebarangkalian untuk melakukan rasuah dan salah guna kuasa. Inilah yang berlaku. Sebab itulah kita sebagai rakyat, kita perlu tolak mana-mana pemimpin, baik dalam Pakatan Harapan. Ada tak calon? Sebab itu saya sedang menunggu senarai yang akan diumumkan oleh Barisan Nasional Bersatu, termasuklah Pakatan Harapan dan mana-mana parti putera atau parti muda dan apa parti mahu bertanding. Saya mahu melihat kualiti mereka, siapa mereka, adakah mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang pernah disiasat oleh SPRM, mereka-mereka ini terpalit dengan kes skandal dan jenayah, atau mereka ini terlalu lama membina legasi, mereka-mereka ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau inilah calon-calonnya, baik dalam Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, maka saya secara peribadinya akan tolak. Dan saya pun doakan tuan-tuan, tolaklah juga. Ya, sebab ini negeriku sayang, negeri kita sayangi. Kita tidak mahu diberi wang, diberi apa disebutnya pemberian, rasuah, kalaulah berlaku politik wang dan sebagainya, ataupun kita diberikan pelbagai habuan dan janji-janji manis, dan kita cair, kita mudah menggadaikan maruah dan undi kita. Ingatlah saudara dan saudari, yang kaya itu mereka, yang kumpul harta itu mereka, yang melakukan kezaliman, ketirisan, rasuah itu mereka. Apa yang kita dapat sebagai pengundi? Kita mengundi mereka, tetapi kita lupa yang mana sebenarnya diri kita, keluarga kita, jiran tangga kita, sanak saudara kita miskin dan daif. Mereka itulah yang kaya. Siapa mereka? Wakil rakyat ahli parlimen. Sebab apa? Bertahun-tahun tidak mahu turun, dan sudahlah tidak mahu turun. Sebaliknya menipu, melakukan rasuah, ketirisan dan sebagainya. Sebab itulah saya kata, sekiranya tuan-tuan melihat ada wakil rakyat pernah didatangi oleh SPRM dan mereka pernah disiasat, dan saya syorkan tolaklah mereka ini. Ambillah ramai lagi, dan saya nasihatkan kepada Presiden parti khususnya Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar dan juga Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Amiri, kemudiannya Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan apa sajalah Ibrahim Halim mungkin putra. Tolonglah tolak pemimpin-pemimpin yang mempunyai isu skandal rasuah dan sebagainya. Walaupun dia orang lama di negeri Melaka dalam parti tuan-tuan tahu SPRM pernah dakwa mereka. Orang macam ni tak payahlah, gantilah dengan pemuda-pemuda dalam Puteri, Barisan UMNO, kemudiannya pemuda UMNO, ataupun dalam BN, MCA MIC kat Melaka ni, MIC saya tengok orang lama dalam BN ni buat apa simpan orang tu, ambillah orang baru. India banyak, ramai India dekat Melaka ni yang elok-elok dalam Barisan Nasional, ambillah letak yang muda sikit. Begitulah juga dalam parti-parti lain, ya. Janganlah India satu kerusi, bagi 2-3 kerusi, ya. Cina dan kemudiannya Melayu, ya. Dan kita perlulah lihat perkara ini secara serius. Sebab itu saya sedang menanti dan menunggu apakah percaturan ataupun senarai nama, siapakah antara calon-calon yang akan ditampilkan. Dan saya amat positif terhadap calon-calon yang ataupun pendirian, ya, Barisan Nasional mahu mencalonkan pakar-pakar, doktor, golongan profesional, lawyer, engineer, guru, pensyarah, siapa sajalah, presiden NGO, dan siapa saja yang berintelektual dan kredibel. Sebab itulah hari ini kita belajar bukan nak benci parti politik. Kita belajar menolak pemimpin-pemimpin korup dalam BN, PH, Amanah, PKR, Bersatu, UMNO, MCA, MIC. Tolonglah, ya. Jadi bagi saya, rakyat negeri Melaka, hari ini kita belajar tolak pemimpin rasuah. Boleh, ya? Terima kasih.